Cikgu teruskan Okey, hari ini kita akan habiskan tajuk yang ke bab 5 ni lah, janjang. So hari ni kita pergi ke part yang kedua dalam janjang geometri. Okey, kita pergi kepada kandungan asas. Okey, sebelum cuti hari tu kita dah belajar 5.2.1 hingga 5.2.3. Okey, so sekarang kita sambung part 2 dia ialah kita nak pergi kepada 5.2.4, menentukan hasil tambah ketakterhinggaan bagi janjang geometri. Okey, ketakterhinggaan tu maksudnya hasil tambah infinity Okey, bagi nombor yang sangat banyak lah, bilangan yang sangat banyak. Okey, 5.2.5, menyelesaikan masalah melibatkan janjang geometri. Okey, so kita pergi ke slide seterusnya. Okey, kita ada formula yang simple je. Hasil tambah ketakterhinggaan, okey, Sn sama dengan A per 1 tolak R. Okey, dia ada bagi kat sini modulus ada dia punya julat dia ataupun nilai R tu, modulus R tu kurang daripada 1. So maksudnya, apa maksud dia ni? R kurang daripada negatif 1, kita belajar dalam tajuk ketaksamaan. Satu lagi R lebih daripada 1. Okey, dia ada. Okey, sorry. Kat sini ada julat dia kurang kan? Kita silap pula. Kalau lebih dia ada julat macam ni. Kalau dia kurang, ni cikgu padam. Nilai dia antara negatif 1 hingga 1. Kejap. Okey, salah pula. Okey, R di antara negatif 1 hingga 1. Okey, A ialah sebutan pertama, R ialah nisbah sepunya, N ialah bilangan sebutan. Okey, cikgu harap kamu masih ingat lagi apa dia A dengan R tu. Okay, next. Okey, contoh. Hasil tambah, cari hasil tambah ketakterhinggaan bagi janjang geometri 45, 9, 18. Ini adalah contoh 16 dalam buku teks. Okey, siapa yang pegang buku teks tu, kamu boleh tengok juga dalam buku teks. Okey. So, bila dia kata hasil tambah ketakterhinggaan, bermaksud dia suruh cari S infinity. Okey. Dan formula dia ialah A per 1 tolak R. Okay, so A dia yang mana A? Siapa tahu 45, 9, 18 mana A? A sebutan pertama. So 45 ni kita punya A. So nak cari R macam mana? R ialah T2 bahagi T1 ataupun T3 bahagi dengan T2. Terpulang pada kamulah. Okay, so kalau kita bagikan kita dapat apa? Okay, dapat apa tu? 9 bagi dengan 45. Okay, contoh 16 dalam buku teks. Okay, cuba kamu tengok. Okay, apa dia punya R dia? Cikgu ada salah tulis ke? Okay, salah. Cikgu ada silap type kat situ. Sebenarnya dekat sini 1.8. Patutlah cikgu sebenarnya dalam otak tadi terfikir pelik sikit. Ada pelik sikit sebab apa? 18 kalau bagi 9 kan 2. 9 bagi dengan 45 macam bukan 2 kan? So ada tersilap kat situ type. Okay, cikgu dah tengok ni. So sebenarnya ialah jawapannya apa? 1.8 bagi 9 ataupun 9 bagi dengan 45 dapat apa? Okay, boleh kecilkan kan? 1/5. Okay. So itu dia punya A dengan R. So ganti je dalam formula S infinity. Okay, A per 1 tolak R sama dengan 45 per 1 tolak 1/5.
Okay, so jawapan dia, okay, boleh tekan kalkulator tak? Okay, dapat jawapan apa? Okay, ke kamu semua kalkulator pun tak ada? Kalkulator pun dah tak jumpa dah cuti. Okay, 225/4. Okay, kamu boleh bagi jawapan dalam bentuk pecahan tak wajar ataupun nombor bercampur. Kalau nombor bercampur 56/1/4. Okay, boleh bagi dalam dua jawapan. Okay, so next. Okay, hasil tambah ke tak terhinggaan bagi janjang geometri ialah 31/1/2. Ini contoh 17. Okay, dan hasil tambah 2 sebutan pertama ialah 28. Cari nisbah sepunya. Okay, so untuk selesaikan soalan hasil tambah ke tak terhinggaan ni semua, konsepnya kamu mesti tahu A dan juga R, betul tak? Nak cari apa-apa pun kena tahu A dan R, okay? Tapi kebetulannya soalan ini tak ada maklumat A dan juga R. Bermaksud ini soalan yang mungkin kena selesaikan persamaan serentak. Okay, kita tengok satu-satu. Okay, tengok ayat yang pertama ni, hasil tambah ke tak terhinggaan ialah 31/1/2. Okay, jadi bermaksud apa? S infinity sama dengan 31/1/2 ni cikgu tukar kepada nombor apa, pecahan tak wajar. So dia jadi 63/2. Okay. Ini maklumat yang first kita dapat daripada ayat yang pertama. Okay, dan kita boleh gantikan dalam formula dia. Formula S infinity ialah A/1/R. Kenapa nak kena tukar kepada bentuk formula? Kerana tengok, soalan nak cari nisbah sepunya. Okay, kalau kamu biarkan dalam bentuk infinity, macam mana nak cari R kan? So kena tukarlah. So dia jadi macam ni, 63/2. Okay. So kita dekat sini kita boleh ringkaskan, kita boleh bawa 1/R ke sebelah kanan. So jadi darab. So A sama dengan 63/2 darab 1/R. Okay, tak payahlah rajin sangat nak kembangkan 63/2 darab 1, 63/2 darab R, tak payah. Okay, so biarkan saja. Okay, inilah persamaan 1. Okay, sekarang kita tengok ayat yang kedua. Hasil tambah dua sebutan pertama. Okay, siapa tahu sebutan pertama, dua sebutan pertama ialah bermaksud T1 tambah T2 sama dengan 28. Itu maksud dia. Tetapi kamu tak boleh biarkan macam ni je kerana kita nak cari R. So, T1 ni ubah kepada bentuk A dan juga R. Tapi T1 ialah sebutan pertama. Jadi T1 ni kita hanya boleh tulis dia sebagai A saja. Okey, sebutan pertama ialah A, betul? Okey, kalau janjang geometri T2 dia apa? Formula dia ialah A R N tolak 1. Okey, so kalau dia sebutan kedua bermaksud A R 2 tolak 1. So kalau sebutan kedua kita tulis dia sebagai A R kuasa 1 ataupun A R saja. Okay, ni formula apa? Formula Tn. Jadi kita tulis kat sini A tambah dengan T2 tu ialah A R sama dengan 28. Okay, belum settle lagi. Nampak tak ada A, kat sini pun ada A. So kita faktorkan A. Faktorkan, so dia jadi 1 tambah R. Okay, faktor tu apa maksud dia? Faktor tu kita cuba ringkaskan dia, keluarkan mana yang sama tadi, term atau sebutan sama ialah A. Tetapi bila kita darab semula, kita akan dapat seperti di atas A tambah AR. So inilah persamaan nombor 2. Okay, apa nak buat dengan persamaan nombor 1 dan 2 ni? Okay, dalam janjang geometri yang penting ialah nisbah. Jadi kita akan gunakan konsep bahagi. Okay, jadi kita tak boleh tolak lah. 2 kita bahagikan dengan persamaan 1. Okay, sekarang persamaan 2 tu ialah A 1 tambah R. Okay, 28. Dia kena bahagi dengan yang satu ni ialah yang ni. A
Ni kena bahagi dengan 63/2 1 tolak R. Okey. A dengan A boleh potong. Potong. Okey. 28 kita bahagi dengan 63/2. Okey, cuba tekan kalkulator. 28 bahagi 63/2 dapat apa? Okey, dapat apa? Kamu akan dapat 8/9. Okey. 1 tolak R ni dekat sebelah kanan dia dekat bawah. Dia bahagi kan. So bila dia pindah ke kiri dia akan jadi darab. Okey, dia akan jadi darab dengan 1 tambah R ni. Okey, so dia akan jadi 1 tolak R kurungan 1 tambah R. Okay, dia akan jadi macam ni. Okay, dan apa kamu nak buat sebelah kiri ni, kamu boleh kembangkan dia. Okay, bila kamu kembangkan dia, kamu akan dapat 1 tolak R kuasa 2 sama dengan 8/9. Okay. Kalau kamu tengok 1, sini R. Sini pun sama, 1 dengan R. Sini tolak, sini tambah. So sebenarnya bila kita kembangkan dia akan jadi 1 dengan 1 tu 1, R dengan R jadi R kuasa 2. Tolak dengan tambah kalau darabkan jadi tolak. Okay. So dia akan jadi macam ni. So kita nak dapatkan R, so negatif R kuasa 2 sama dengan 8/9 tolak 1. Okay, 8/9 tolak 1 ialah 8/9 tolak 1 ialah negatif 1/9. So negatif dengan negatif kita boleh potong. So R sama dengan punca kuasa 1/9. Okay, jangan lupa jawapan dia ada 2. Satu positif, satu negatif. So jawapan dia ialah 1/3 ataupun negatif 1/3. Okay, so berhenti. Kalau dia kata cari A, okay, kamu ambilkan R ni dua-dua, gantikanlah dalam persamaan 1 atau persamaan 2 untuk cari nilai A. Tapi sebab dia suruh cari nisbah sepunya, so kita berhenti sampai kita dapat nilai R. Okay, sampai situ boleh faham tak? Boleh faham ke? Boleh. Okay, so cikgu teruskan. Okay, terima kasih yang respon. Okay, cikgu harap kamu yang lain-lain pun tak faham boleh terus tanya Jangan nak tunggu cikgu dah habis. Dah pergi slide lain baru nak ulang balik. Kan dah susah sikit kan? So lebih baik kamu tak faham terus je tanya. Okay. Okay, contoh lain. Ini tak ada dalam buku teks. Inilah soalan tambahan. Cikgu cari untuk yang sesuai dengan soalan yang tadilah. Kita belajar tentang hasil tambah ketaktinggaan. Okay, so sekarang nisbah sepunya dan hasil tambah ketaktinggaan. So dia bagi nisbah sepunya dan hasil tambah ketaktinggaan ialah negatif 1/4 dengan 20. Okay, maksudnya R dia negatif 1/4. Dan juga S infinity dia 20. Dia suruh cari nilai A. Okay, cari sebutan pertama. Ini dia suruh cari A lah ni. So ganti saja dalam formula. Formula cikgu tulis balik. S infinity sama dengan A/1 tolak R. So S infinity ni kan 20. Gantikan. A tak tahu. 1 tolak negatif 1/4. Okay, bila kamu kira yang kat bawah tu dapat apa? Dapat A/5/4, betul tak? 5/4. So nak dapatkan nilai A 5/4 kamu darabkanlah dengan 20. Okay. So kamu akan dapat A sama dengan 20 darab 5/4. So dia jadi apa? A sama dengan 25. Boleh tekan kalkulator. Okay, dah dapat. Okay. So senang je kan yang ni. Kita pergi kepada soalan contoh 18. Okay, dalam tajuk
hasil tambah ke tak terhinggaan ni, dia ada soalan tentang perpuluhan berulang. Okey, kamu pernah kan tekan kalkulator contoh 1 bahagi dengan 3, kamu akan dapat 0.333 kan? Contohlah. Itu dipanggil perpuluhan berulang. Maksudnya kamu nampak perpuluhan tu macam ada ulang nombor yang sama je, nampak kat sini. 63, bila dia tulis dot 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 tu maksudnya 63 lah yang kat belakang dia tu semua. Okey, so sekarang kita nak ungkapkan dia dalam bentuk hasil tambah ke tak terhinggaan. Okay, so 0.56. Okay, kita pecahkan dia 563. 63. Okay, sebenarnya dia ada lagi 63 semua tu kan. Okay, bila dia kata dot 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 tu, kita boleh tukar dia jadi. Okay, kamu tengok apa yang berulang. Yang berulang ialah 63, betul? 63, 63, 63. Okay, yang tak berulang ialah 0.5. Jadi 0.5 ni kamu pisahkan, letak depan sekali. Okay, 0.5. Okay. Dia ni ialah merupakan hasil tambah dengan, macam mana nak dapat 0.563 kalau cikgu tanya sampai ni je. Maksud 0.5 kena tambah dengan 0.063, betul tak? Kita nak dapatkan 63 yang dekat belakang ni, dekat 5 ni kita kena letak kosong, nampak? Kalau kamu tak percaya, tekan kalkulator. Okay. So next, macam mana kita nak dapatkan 0.56363 yang ni pula sampai sini? Okay, cikgu nak 63 ni. Jadi yang depan ni 3 nombor ni kita kena letakkan kosong. So dia akan jadi 0.00063. Okay, tambah lagi. Okay, nak dapat 63 yang belakang ni. Jadi 5 nombor di hadapan dia kena letakkan kosong. Okay, kalau kamu cuba tekan kalkulator, kamu akan dapat. Okay, tak percaya boleh tekan kalkulator. Okay, tambah lagi seterusnya. Okay, itu maksudnya ada banyak lagi nak tambah. Okay, so sekarang ni kalau kamu lihat yang berulang ialah 636363 ni kan. So ini yang 6363 ni lah yang kita akan settlekan dia gunakan formula S infinity. Okay, so 0.5 ni disebabkan tengok soalan tu dia kata ungkapkan dalam bentuk pecahan termudah. So jawapan akhir dalam pecahan. So 0.5 ni kita terus tukar kepada 1/2 pun boleh. Okay, tambah. Okay, sekarang kita gunakan konsep S infinity. Bagi S infinity, yang pertama berulang ni ialah kita punya A. Okay, S infinity tadi ingat tak formula dia? S infinity sama dengan A per 1 tolak R. Okay, macam nak cari R? R ialah T2 bahagi dengan T1. Yang A ni T1 lah. Kamu bahagikan, dapat apa R dia? Siapa boleh carikan R dia? 0.00063 bahagi dengan 0.063. Dapat apa jawapan? Bahagi dengan 0.063. Okey, dapat apa? 0.01. Betul, 0.01. Jadi kita dah tahu dah. A dah tahu. R dah tahu. So gantikan dalam formula S infinity. So formula dia A per 1 tolak R. Okay, gantikan. Bahagi dengan 1 tolak R. 1 tolak 0.01. Okay. So sekarang kalau kita settlekan dulu yang ada pecahan, yang ada perpuluhan tu. 1/2 ni biar dulu. Okay, yang ni. 0.063. Okay, so 1 tolak 0.01 ialah 0.99, betul? Okay, so kalau tak pasti kamu macam mana buat, tapi ni cikgu sekolah rendah cikgu lah ajar. Okay, so kalau kita gerakkan 3 perpuluhan di atas supaya dia jadi nombor bulat 63 kan dia jadi. Di bawah juga kita kena letakkan 3 perpuluhan, gerakkan juga sama. So kat bawah jadi 990.
So sebenarnya dia akan jadi 1/2 tambah 63 per 990. Okay, cuba kita tambahkan guna kalkulator. Dapat apa? Jawapan dia 31/55. Dapat tak? Kalau kamu nak kecilkan yang ni pun boleh. Kecilkan dapat 7/110 tapi akhirnya kita akan tekan kalkulator juga kan. Kita akan dapat 31/55. Itulah pecahan yang termudah, maksudnya tak boleh nak ringkaskan lagi. Itulah jawapan dia. Okey, so cikgu harap kamu boleh faham. Kalau nampak dia perpuluhan berulang, kita boleh pecahkan dia dulu dan tengok yang mana yang berulang tu, itulah gunakan formula S infinity. Yang depan yang tak berulang tu kita akan tambah akhirnya lah, di step yang akhir baru tambah. Okey, next. Okey, tengok ungkapkan perpuluhan berulang berikut dalam pecahan termudah. Okey, nampak tak? 0.345, 345, 345. So sebenarnya dia ialah hasil tambah 0.345 yang pertama. Okey. Kena tambahkan dengan, okey, kita nak 345 yang kedua ni, bermaksud 345 yang depan, kita terpaksa letak kosong. Kalau kita letak nombor lain nanti tak jadi. Okey, takkan dapat 345 yang belakang tu. Okey, sekarang kalau kita nak yang belakang sekali 345, bermaksud 6 nombor di depan dia kena letak kosong. 0.0000000345. Okey, tambah dot dot dot. Okey, seterusnya lah. Okey, jadi nampak tak? Dia tak ada nombor lain. Dia berulang daripada mula lagi. Jadi kita terus guna S infinity. Okey, A kita ialah 0.345. R kita ialah 0.0000345 bahagi dengan 0.345. Okey, kalau kita bagi dapat apa ada? Dapat apa? Kosong point berapa? 0.001. Dapat apa? Kosong point satu. Okey, ni jawapan. Okey, kalaulah kalkulator kamu menunjukkan 1 darab 10 kuasa negatif 3. Maksudnya ini bentuk piawai dia bagi jawapan. Tapi maksudnya bila kita tulis dia dalam bentuk yang sebenar dia ialah 0.00. Tu ada 3 kosong di depan. Okey, 1 di belakang sebab dia 1 darab negatif 10 kuasa 3. Negatif 3. Okey. So ada dah dapat, A dah ada, kita gantikan je lah dalam S infinity. Okay, so A 0.345 per dengan 1 tolak 0.0101. Okay, so jawapan dia ialah kat bawah tu apa? Okay, yang kat bawah tu jadi 999. 999. Okay. So cikgu harap yang lain boleh faham macam mana dapat. Okey, macam tadi juga kita boleh gerakkan perpuluhan 1, 2, 3, bawah pun 1, 2, 3. So dia akan jadi 345 per 900. 999. Okey, so boleh tak kita simplify? Kalau kamu tak nak fikir, kalkulator dia kan. Typekan saja, kamu akan terus dapat 115 per 333. Okey, sifar 3.
Okay, maksudnya dia bahagi dengan 3 lah. Okay, so ini dah jawapan dia. Okay. Kadang-kadang, okay, soalan tu dia tak berikan maksudnya arahan yang perkataan perpuluhan berulang. Dia tak berikan bentuk yang macam 345, tapi dia letakkan dot dot macam tu. Nampak tak 4.18 ada 2 dot dekat atas dia, bermaksud di tempat dot itulah dia berulang. Maksudnya dia sebenarnya 4.1818 dot dot dot. Tu maksud dia. So dekat sini nampak tak? Ada 4 dekat depan kan? 4 ni bermaksud biasanya dia adalah nombor yang last nanti baru tambah. Okay, yang berulang tu dekat sini. 18, 18, 18. So 4 nak dapatkan 4.18 mestilah tambah dengan 0.18. Okay, next. Dia nak dapatkan 18 yang tengah-tengah ni. Bermaksud 2 yang depan ni dengan depan sekali kita letak kosong. Okay, 0.0018. Okay, tambah 0.000018. Okay, so dia akan dapat apa tu? Yang berulang tu ialah 0.18 yang ke belakang lah. 4 ni nak buat apa? 4 ni biar je lah. Nanti last baru kita settlekan, tambah. Okay, so ini kita punya A. Okay, R kita mana R? R kena kira lah sikit. 0.0018 bahagi dengan 0.18. Okay, R dia berapa R? Okay, 0.0018 bahagi dengan 0.18 dapat? Jawapan dia 0.01. Betul, 0.01. Okay, so gantikan je dalam formula tambah S infinity di formula S infinity So gantikan A dia 0.18 per 1 tolak 0.01. So dia akan jadi 4 tambah 0.18 per 0.9. Betul. Jadi kita akan gerakkan 2 tempat perpuluhan. Bawah pun sama juga. Okay. So dia akan jadi 4 tambah 18 per 99. Okay, kalau kamu nak terus ringkaskan 18 per 99 ni pun boleh juga. 18 dengan 99 kecilkan jadi 2 per 11. Okay. So dia jadi 4 tambah 2 per 11. Sebenarnya ini dah jadi nombor bercampur, nampak tak? Ada nombor bulat, ada pecahan. So jawapan akhir dia 4, 2 per 11. Kalau kamu nak bagi jawapan dalam pecahan tak wajar, so dia jadi 44 tambah 2, 46 per 11. Okay, boleh bagi dua jawapan. Pecahan tak wajar ataupun nombor bercampur. Okay, mana-mana boleh. Asalkan soalan-soalan seperti ni tak sesuai kalau kamu berikan jawapan dalam perpuluhan sebab akhirnya dia kata dia nak pecahan termudah. Okay. So cikgu bagi kurungkan sikit sebab nanti confuse. Okay. Okay. So cikgu harap kamu boleh faham lah macam mana cari hasil tambah ke tak terhinggaan, macam mana nak guna formula. Okay, next kita akan pergi kepada bahagian paling akhir dalam janjang geometri. Kita nak selesaikan masalah melibatkan janjang geometri. Okay, ini adalah contoh 19 ada dalam kamu punya buku teks. Okay, sebuah syarikat telekomunikasi berjaya menjual sebanyak 0.5 juta buah telefon pintar pada tahun 2015. Okay, 2015 lepas tu maksudnya tu mungkin tahun pertama lah sebab tengok contoh soalan kedua ni dah cakap dah. Cari jumlah telefon pintar 2015 hingga 2020. Okay, tengok setiap tahun jualan telefon pintar syarikat tersebut meningkat sebanyak 4%. Okay, jadi macam nak buat tu? Okay, yang pertama, tahun pertama ialah 0.5 juta. Inilah kita punya dalam juta unit kita. So inilah tahun pertama T1 kita.
Tahun kedua dia meningkat sebanyak 4%. Okey, cikgu nak tunjukkan cara macam mana nak senang. Okey. Macam mana nak cari dia punya R dia. Sebab kalau kita nak dapat T2, sebenarnya kita darab dengan R. Okey. Konsep dia nak dapat T2, T1 kena darab dengan R dapat T2. Okey, so sekarang dia dah cakap meningkat 4%. Okey, cikgu tunjukkan analoginya Contoh, kalau kamu beli baju, okey, harga RM100. Meningkat 4% bermaksud tahun depan tu dia akan jadi berapa? Dia akan jadi 104. Sebab apa? Dia kata meningkat 4%. Ni kalau ambil 100 lah. Maksudnya tahun seterusnya tu dia telah meningkat 104%. Kalau dia meningkat 4%, dia jadi 104/100. Asalnya 100% lah. Tambah 4% dia jadi 104/100. So sebenarnya bila dia meningkat 4%, R dia ialah 104 bahagi dengan 100 iaitu 1.04. Okay, kalau kamu tak percaya, okay, boleh kira jugalah. Okay, katakanlah tahun pertama 0.5 juta. Okay, apa maksud dia meningkat 4%? Macam mana nak kira tahun kedua? 0.5 darab dengan 4%, betul tak? Betul? Kalau kamu nak dapat tahun kedua, 0.5 darab dengan 4%. Lepas tu 2 kamu juta. buat lepas tu kamu tambah balik dengan 0.5 kan? Betul tak? Kita nak tahu harga ataupun pada tahun kedua berapa. Ini kenaikan dia 4%. Lepas tu tambah balik dengan 0.5. Betul tak? So kamu akan dapat 0.5. Lepas tu kamu akan dapat 0.52. Betul? Kalau kamu kirakan. Okey. Dan dekat sini R dia kalau kamu kira. Okey. R dia ialah 0.52 bagi dengan 0.5. Kamu akan dapat apa? Ini cikgu nak tunjuk konsep macam mana kira lah. Okay, so kamu akan dapat 1.04. Sama ada kalau kamu tengok kenaikan 4% ni, kamu nak terus guna cara macam ni. Nampak 4% bermaksud 104/100. So R dia ialah 1.04 terus dapat. Ataupun kamu nak kira satu-satu. Asalnya 0.5, lepas tu 0.5 darab 4%, dapat kenaikan berapa, tambah balik dengan harga asal 0.5 juta. So dapat 0.52. So R ialah T2 bagi T1 dapat 1.04. Dapat sama. Okay, kalau katakan dia kata kat sini, naik 40%. So macam mana nak kira? So dia ialah 140/100. So dia kat sini dia akan jadi 1.4 sahaja. Okay, boleh faham tak? Kalau 20, dia jadi 120/100. Kat sini jadi 1.2 saja. Macam tu. Okay. Tak apa, kamu tengok dulu yang ni macam mana nak buat. Sebab nanti ada contoh lagi satu yang gunakan kenaikan peratus macam ni. Okay. So sekarang ni nak mudah. Okay, R dia ialah 1.04. Okay, so untuk mendapatkan T2, kamu mestilah T1 darab dengan R. Okay, so 0.5 kena darab dengan R, 1.04. Okay, untuk mendapatkan T3, kamu juga kena darab lagi dengan R. T2 darab dengan R. So 0.5 darab 1.04 darab 1.04 lagi. Jadi dia dah macam 1.04 kuasa 2 kat situ. Boleh faham tak? Okay, kejap. Tak cantik. Okay, contohlah kalau kamu tak nampak juga. Okay, cikgu tunjuk yang ni 2, 4, okay 8. Okay, macam mana 2 ni mesti darab dengan R kan? R macam mana dapat? T2 bagi T1. So 4 bagi 2 ialah 2. 8 bagi 4 pun 2. So bermaksud R dia ni 2 darab dengan 2. 2 ni ialah R lah. 2 darab 2 dapat 4. So 4 ni lagi kena darab lagi dengan 2 dapat 8. Nampak tak? So ada hubungan R dia dengan dia punya T1, T2 tu. Okay, nak menentukan T3 dia darab lagi dengan R.
Sebab tu nak cari R ialah T2 atau T3 bagi T2, T2 bagi T1. Okey, jadi cikgu tuliskan macam ni. Dalam bentuk A, lepas tu A darab dengan R, yang ni ialah formula T3 kan, ingat tak? Tn tadi, Tn A R N tolak 1. So kalau T3 dia akan jadi AR 3 tolak 1 AR kuasa 2. Sebab tu kita tulis macam ni. Ini ialah A, ini ialah AR. Okey, ini ialah A. Ini ialah AR. T3 ialah AR kuasa 2. Okey, sebab tu dia tulis dalam bentuk macam ni. So, tapi ini bukanlah jawapannya. Okey, soalannya apa? Cari jumlah telefon pintar dijual dari 2015 hingga 2020. Okey, maksudnya apa? 2015 hingga 2020 ada berapa tahun tu? Berapa tahun 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 6 tahun. Okey, bermaksud kita nak cari S6. Okey, maksudnya hasil tambah ataupun jumlah telefon pintar selama 6 tahun dari 2015 hingga 2020. So formula apa yang kita nak guna? Ingat lagi tak formula ni? Sn sama dengan A. Okay, lepas tu R kuasa N tolak 1. Ini ialah semasa sebelum cuti kita belajar. R tolak 1. Okay, ini formula dia. So kita gantikan S6 sama dengan A. A ialah 0.5. Okay, ingat unit kita juta. Okay, R kuasa N, R ialah 1.04 kuasa 6. Okay, ni tolak dengan 1. Per dengan 1.04 tolak 1. Okay, cuba tekan kalkulator, dapat apa jawapan? Okay, jawapan dia ialah dalam unit juta. Okay, apa jawapan dia? Okay, tekan kalkulator je. Dapat tak 3.316 juta? Kalau kamu kira dapat make error kan, kamu tekan 0.5 kurungan 1.04 kuasa 6 tolak 1 tutup kurungan, kamu tekan sama dengan dulu. Lepas tu barulah bahagi dengan, okey buatlah ni kurungan, nak selamat, okey buat kurungan. Cikgu, Okay. cikgu. Ah, Kenapa kuasa 6? kuasa 6 sebab S6 formula Sn sama dengan A R kuasa N. N ni sama. N tu wakil apa? N tu ialah bilangan tahun dia. Dia 6 tahun kan jumlah. Bilangan tahun dia kan 5. Ha? Kan 5 tahun je. Cubalah kamu kira 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Dia kira 6. Betul. So dia 1.04 kuasa 6 lah. Okay. So gantikan dapat tak 3.316 juta. Okay, 3.316 juta. Okay, kalau kamu tak dapat tu mungkin kamu make error, kena buat bracket lah macam tu. Okay, kamu tak boleh kira kalau tahun kan, kamu tak boleh kira 2020 tolak 2015. So dia tak kira macam tu dalam buku mana-mana pun dia anggap 2015 dah tahun pertama, 2016 tahun kedua, dia macam tu. Okay. So kamu tak boleh tolak 5 tahun. Nampak macam 5 tahun kan tapi 6 tahun. Sebab masa tak sama Okay, next. So cikgu harap kamu boleh dapat 3.316 juta tu. Okay, next. Okay. Soalan yang sama lagi. Jika 33% daripada telefon pintar dijual dari 2017 hingga tahun 2020 bersaiz 5 inci dan 14% bersaiz 6 inci. Okey, hitung jumlah telefon pintar bersaiz 5 inci dan 6 inci.
So sekarang kita nak tahu yang saiz 5 inci, 6 inci ada berapa banyak. Okey, dia dah cakap ada 33% dan 14%. Okey, 33% ialah saiz 5 inci, 14% ialah 6 inci. Tetapi kita juga perlu tahu berapa banyak telefon yang dijual daripada 2017 hingga 2020. Okey, tengok sini Tadi 2015, 2016, 2017, cikgu tuliskan balik, 2018, 2019, 2020. Kita tahu tadi handphone yang dijual selama 6 tahun berapa banyak? 3.316 juta. Itu ialah S6. Okey, ini ialah info yang kita dah ada. 3.316 juta. Okey, sekarang dia nak 2017 hingga 2020 saja. So maksudnya dia tak nak T1 tambah T2. Dia nak T3 tambah T4 tambah T5 tambah T6. Tahun ke-6. Maksudnya 4 tahun ni saja dia nak. Sini 2 ni dia tak nak. So macam mana nak buat? Okay, so ingat hari tu cikgu ada ajar. Tak pasti dekat dalam janjang aritmetik rasanya konsep dia macam mana. Okay, kalau kamu tambah 2015 sampai 2020 iaitu S6, kamu akan dapat 2015 hingga 2020. Okay, kamu nak 2017 hingga 2020 bermaksud kamu perlu tolakkan dengan 2 tahun di hadapan. Bermaksud 2015 dengan 2016 tak nak. So kamu kena tolak dengan S2. Okey, kenapa? Sebab S2 ialah hasil tambah T1 dengan T2. Okey, jadi kamu kena tolakkan tahun 2015 dengan tahun 2016. Kamu kena tolakkan jumlah handphone dijual selama 2 tahun. Okey, S6 kita dah ada dekat sini. So yang kita tak ada ialah S2. Okey, boleh faham tak? S6 ialah 2015 hingga 2020. So kalau kita nak 2017 hingga 2020, kamu kena cari S6. Semua sekali kita dah ada. Tolakkan dengan S2. Kerana kita tak nak 2 tahun yang pertama ni. Okey, so sekarang kita gantikan 3.316. Okey, juta tadi kena tolak dengan S2. Okey, S2 formula apa tadi? Okey, tak ingat ke? Cikgu tuliskan balik. R kuasa N tolak 1 per R tolak 1. So, S2 ialah A dia ialah, apa tadi A dia? Ingat lagi tak A dia tadi? Okey, kita reverse balik. A ialah 0.5 juta. Okey, 0.5. Okey, R tadi 1.04 kuasa 2. Ingat formula dia. N tahun yang kedua. Okey. Tolak 1 per dengan 1.04 tolak 1. Okey, buat bracket jika kamu rasa ada make error. Okey, kalau kamu nak selesaikan yang belakang saja pun boleh. Baru lepas tu tolakkan. Okey, kalau kamu tekan kalkulator dapat apa? Okey, cikgu try tekan. Okay, cikgu harap kamu pun ada kalkulator Janganlah tunggu jawapan kawan-kawan je. Okey, bahagi dengan 0.04. Okey, dapat 1.02. Yang kat belakang ni dapat 1.02. So, cikgu harap kamu boleh dapat juga. Okey, sebab macam kamu diam je. Okey, 2.296 kalau kamu tolakkan. So, apa maksud yang kita dapat ni? Handphone yang dijual dari 2017 hingga 2020 sebanyak 2.296 juta buah handphone. Okey, tapi dia ada cakap kat sini pula 33% bersaiz 5 inci.
So kita kena carilah yang saiz 5 inci tu ada 33%. So 33/100 darab dengan 2.296 juta. Okey, dapat apa? Ini yang 5 inci. Okey, tekan kalkulator. Kamu akan dapat 0.758 juta. Okey, yang saiz 6 inci. Okey, tak faham boleh terus tanya. Okey, 14/100 darab dengan 2.296 juta. So, kamu akan dapat 0.321 juta. Okey, soalan dia. Hitung jumlah telefon pintar bersaiz 5 inci dan 6 inci. So, kamu kena totalkan pula. Okey. So, tambahkan. Okey, ini jawapan yang last lah. 0.758 langkah yang terakhir, tambahkan. So, kamu akan dapat jawapan 1.079 juta. Okey, boleh faham tak? Okay, inilah soalan penyelesaian masalah. So, cikgu harap kamu boleh faham. Okay, siapa yang nak cikgu ulang balik tu boleh bagi tahu, ada nak kena ulang? Kalau tak jelas, kalau kamu diam tu cikgu anggap oh dah tahulah tu, dah faham. Okay, boleh ke? Boleh? Diam je? Boleh. Okay. Boleh cikgu. Okay. So sekarang kita pergi kepada contoh yang terakhir. Okay, inilah contoh daripada buku lain. Okay. Soalan dalam buku teks yang menyelesaikan masalah dah habis dah. Okay, so sekarang kita pergi contoh lain. Aisyah ditawarkan bekerja oleh dua bank berbeza. Okay, bank A menawarkan gaji permulaan 45,000 setahun. Nampak tak? Bank A dia bagi gaji 45,000 setahun. Okay, so maksudnya tahun pertama dia dapat 45,000 untuk satu tahun. Dan kenaikan tahunan 5%. Nampak tak? Ingat tak tadi peratus? Kalau 4% kita tulis 1.04. Kalau 5% kita tulis apa? 1.05. Ingat lagi tak? Ada 1.05. Bermaksud kalau kamu nak dapatkan kamu punya pendapatan tahun kedua 45,000 kena darab dengan 1.05 ataupun 45,000 darab 105/100. Okey. So kalau kamu darabkan dapat apa? Kita cubalah darabkan kan. Nak tengok. Okey. So kamu akan dapat 47,250. Okey, darabkan ya ni, maksudnya ni darab dengan 1.05, darab R dia lah. Nak lagi tahu tahun ketiga, kamu darabkan lagi. Nanti akan dapat tahun ketiga punya. Okey, B. Bank B. Okey, gaji permulaan 40,000 setahun. Okey. Lepas tu kenaikan 8% dari gaji pokok. Okey, kenaikan 80%. Okey, jadi 8%. Bila 8% bermaksud R dia ialah 1.08. Kalau 80% kita tulis 1.8. Okey, macam mana dapat R? Dia ialah daripada 108/100. Okey, dengan menganggapkan tahun sebelumnya ialah 100%. Jadi bila dia naik 8% dia dah jadi 108. Okey, per 100. Okey, so kalau kamu nak dapatkan tahun kedua ni tahun pertama, kenalah darab dengan 1.08. So jadi tahun kedua tu ialah jadi berapa?
1.08 darab dengan 40,000 dan dapat 43,200. Okey. Ni lati 2 dia lah. Okey, soalan dia. Okey, dia kata okey, Aisyah bercadang untuk memilih bank yang menawarkan jumlah pendapatan paling tinggi. Maksudnya dia nak tengok mana bank yang paling banyak bagi offer dia income yang tinggi lah. So, dan dia dah menabung, maksudnya dia akan bekerja di mana bank yang paling banyak offernya dan dia akan spend duit dia 15%, 15% untuk melanjutkan pelajaran selepas bekerja 8 tahun. Bank mana yang patut dia pilih dan berapa jumlah tabungannya untuk melanjutkan pelajaran. So kamu kena kira, carikan S8 dia sebab dia nak bekerja 8 tahun, nak tahu berapa banyak duit yang terkumpul kalau bekerja di bank A ataupun bekerja di bank B. Okey, jadi kamu kirakan. Okey, untuk A dulu kita kira S8 sama dengan formula apa tadi? Ingat lagi tak formula S infinity pula. Sn sama dengan A R kuasa N tolak 1 per dengan R tolak 1. Okey, gantikan S8. A dia ialah 45,000. Lepas tu kurungan R 1.05 kuasa dengan N dia ialah 8 tolakkan dengan 1 per dengan 1.05 tolak 1. Okey, cuba kira kalkulator dapat apa? Dah kira tak dapat apa? Bank A, berapa jumlah duit lepas dia bekerja selama 8 tahun? Boleh kira? Okay, dapat tak? 429,709,90 sen. Dapat tak? Ni RM lah duitnya. Dapat ke? Tak dapat boleh bagi tahu jangan diam-diam. Selepas kita dah dapat bank A, kita boleh kira bank B. Okey, ni tadi boleh dapat tak? 429,709,90 sen. Tak dapat, kamu kena tekan sama dengan, tekan yang kat bahagian atas tu. Okey, dulu tekan sama dengan baru bahagikan dengan 0.05. Okey, cikgu harap kamu dapat sebab cikgu tak dengarlah kamu respon. Okey, untuk bank B pun sama, cari S8 dia. 40,000 1.08 kuasa 8 tolak 1 per dengan 1.08 tolak 1. Okey, berapa jawapan dia? Okey, cuba kamu tekan kalkulator. Sekejap cikgu nak pesan anak cikgu dia ada quiz kejap.
Okey, dapat tak jawapan dia? Siapa boleh bagi tahu jawapan dia? Diam je. Bank B dapat berapa? Ainul dapat apa Ainul? Bank B. Suara cikgu lag ke apa ni? Kamu diam je. Cikgu, saya dapat 31514.93. Yang mana ni Bank B Bank B dapat, tak sama. Okay, mula-mula kamu tekan 40,000 tu kan. Lepas tu buat kurungan 1.08 kuasa 8. Buat kurungan tau. Okay, tolak 1. Cikgu tekan sama dengan. Lepas tu cikgu bahagi dengan 1.08 tolak 1, 0.08. Cikgu bahagi dengan 0.08. Cikgu dapat 425, 465, 11. Mungkin ada tersalah ke tekan? Okey, orang yang lain dapat sama dengan cikgu tak? Hifni ada tak? Hifni. Okey, cikgu, sebab tu cikgu kata kamu kena bersedia ada kalkulator. Nak kira kan. Kalau kamu tengok je tapi tak ada guna kalkulator nanti tak boleh faham pula. Okey. So kalau ikutkan tadi, Aisyah ni dia nak bekerja di tempat yang mana offer dia pendapatan yang lebih tinggi. So kalau kita tengok A dengan B yang paling tinggi ialah dekat mana? Dekat bank A. Jadi dia akan pilih bank A untuk dia bekerja. Okay, so dia tanya berapa jumlah tabungan untuk melanjutkan pelajaran. Ingat, dia nak menabung 15% daripada jumlah gaji dia selama 8 tahun. So kita akan kirakan dia punya tabungan dia tu. Okay, jawapan dia tadi bank A lah. Sebab bank A menawarkan pendapatan yang lebih tinggi. Jadi tabungan dia ialah 15% daripada pendapatan selama 8 tahun di bank A. So bank A tadi 429 709 90 sen sama dengan RM. So cikgu harap kamu dapat kira sama-sama lah 64,456 49 sen. Okay. Boleh faham ke? Macam mana kira? Okay, boleh dapat So, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Okay, contoh dah habis sebenarnya. Tapi, okay, ada tugasan kamu kena buat. Okay, ni ialah latih diri 5.8 muka surat 148. Okay, jangan left dulu. Okay, nombor 1, cikgu nak kamu tunjukkan jalan kerja. Nombor 1 ni soalan dia yang macam ni. Soalan macam apa Teka silang kata ke ni? Apa nama dia ni? Ni yang soalan yang kamu kena isi melintang lah, menegak lah apa kan? Okey, cikgu tak nak kamu isi jawapan je tapi jalan kerjanya tak ada. So silalah tunjuk jalan kerja. Ada berapa soalan tu? 3 ke 4 soalan. So tunjukkan jalan kerja dia. Okey, dan latih diri 5.9 ialah soalan penyelesaian masalah. Okey, muka surat 149, nombor 1 dan 2 saja. Okey, tetapi cikgu risau kamu tak dapat nak jawab. Jadi cikgu akan tolong. Okey, kita review tugasan kita 5.9 tadi. Ini soalan buku teks yang kamu kena buat tapi sekarang ni cikgu tolong kamu separuh. Okey, jadi kamu akan siapkan macam mana lagi yang lain-lain tu Okey, so sekarang ni seutas dawai. Okey, nombor 1 seutas dawai dipotong kepada beberapa bahagian dengan 10x cm. 4x tambah 20 cm dan 3x tolak 10 cm. Ialah 3 bahagian berturutan bagi suatu janjang geometri.
Okey, jadi dia ialah berturutan Tapi dia ada cakap kat sini. Cari bahagian terpanjang jika 10x ialah sebutan kedua terpanjang. So maksudnya dia ialah T2, ini ialah T3 dan ini ialah T4. Bila dia kata cari bahagian terpanjang jika 10x ialah sebutan kedua bermaksud T1 ataupun A dia tak tahu. Tak tahu. Ni nak kena cari. Okay. So soalan macam ni kalau kamu nak selesaikan sekurang-kurangnya kamu mesti tahu yang kita kena selesaikan nilai X ataupun cari nilai X. Okay. So bila dia soalan ganjal geometri hubungan dia ialah T3 bahagi T2 mesti sama sebab ini ialah T3 dan ini T2 kan. Okay. Mestilah sama dengan T4 bahagi dengan T3. Okay, kena settlekan dengan cara yang macam ni lah. So, T3 dia ialah 4x tambah 20. Okay, 4x tambah 20. Perkan dengan T2, 10x. Okay, T4 dia ialah 3x tolak 10. Okay, bahagi dengan 4x tambah 20. Okay, macam nak settlekan, okay nampak tak ni? Kita akan darab silang. Okay, bila darab silang 4x tambah 20 dengan 4x tambah 20 kamu kena kembangkan ataupun kamu nak tulis dia macam ni. Pun boleh juga kuasa 2. Okay, 3x darab 10x dapat 30x kuasa 2. Negatif 10 darab 10x ialah negatif 100x. Okay, yang sebelah kiri macam mana nak kembangkan? Okay, cikgu ada ajar 4x kita kuasakan dengan 2. So dia jadi 16x kuasa 2. Okay, seterusnya 4x darab 20. Okay, 4x darab 20 ialah 80x. Darab dengan 2. Okay, maksudnya kamu darab semua nombor yang ada dalam faktor tu. Okay, 4x darab 20 darab 2. So dah jadi positif 160x. Okay, lagi 20 ni positif kan? 20 ni kuasakan dengan 2 dapat 400. Okay, kalau kamu perasan dia bentuk macam kuadratik kan? Jadi kamu boleh bawakan semuanya ke kiri. So dia akan jadi tolak 30x kuasa 2 tambah 100x sama dengan kosong. Okay, jadi kita simplify. 16 tolak 30 ialah negatif 14x kuasa 2. Okay, 160 x tambah 100x akan jadi 260x. Okey, dan positif 400 sama dengan kosong. Okey, sekarang gunakan kalkulator, tekan mod 3 kali. Okey, EQN, dapatkan nilai x je. Okey, cuba tekan. Okay, ni apa lepas tu? Kamu kena tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan. X sama dengan, dah tekan tak? 20, satu lagi negatif 10/7. Dapat tak? So maksudnya dalam kurungan kita kena tulis dia apa? Jangan lupa tulis dia dalam kurungan. X 20 tu bermaksud dalam kurungan X tolak 20. Okay, kalau negatif 10/7 bermaksud 7x tambah 10. Okay, yang negatif sini bermaksud dalam kurungan dia positif. Kalau ada pecahan, 7 ni kena duduk sebelah X, yang 10 ni dekat belakang ni. Okay, so soalan ini dia kata cari bilangan terpanjang jika 10x ialah kedua terpanjang. Okay, X dia mestilah positif. Kenapa? Cuba tengoklah 10 kalau darab dengan 20, okey ada nilai yang positif. Tapi kalau darab dengan negatif 10/7,
Okey, manalah ada panjang yang dalam negatif. Jadi kita akan tulis kat sini. Okey, kamu boleh tulis reject. Okey, ataupun kamu boleh tulis dia ignore. Ignore tu maksudnya abaikan lah. So bukan itulah jawapan dia. Okey, reject ataupun ignore. Tak nak. Kita nak jawapan negatif sebab dia berkaitan dengan panjang. Unit panjang tak ada jawapan negatif. Mestilah positif. So X dia ialah 20 lah. So sekarang kita akan gantikan. Dia kan dalam 10X yang pertama kan. Lepas tu 4X tambah 20. Okay, kita boleh gantikan lah 10X ni kalau dan seterusnya kalau kamu nak ganti, gantilah. Okay, cikgu buat yang ni je. 10X bermaksud yang kedua terpanjang tu ialah sebenarnya 200 cm. Okay, kalau yang ni gantikan dia akan jadi apa? 4 darab dengan 20. 4 darab 20 tambah 20. Tu dapat apa tu? Dia akan dapat 100, betul? Maksudnya janjang ni sempit sangat lah kat situ. Cikgu tulis kat atas lah ya. Okay, kamu gantikanlah 20 tu dekat dalam dia punya sebutan dia tu supaya kamu nampak dan kamu boleh cari nilai R dia berapa. Okay, kita perlukan R. Jadi kita sekurang-kurangnya ada dua sebutan yang kita gantikan. Okay, cikgu tuliskan balik. Okay, contohnya kat sini tadi kan 10X tu 10 darab 20. So dia sebenarnya ialah 200. Kat mana ni? Okay, 200 kat sini. 200. Okay, yang ni 4X tambah 20, 4 darab 20, 80 tambah 20, 100. Okay, kalau kamu nak gantikan yang ketiga, 3 darab 20, 60 tolak 10, 50. Jadi inilah T2, T3, T4. Okay, jadi kita nak carikan kita punya R. Macam mana cari R kita? R sama dengan 100 bahagi dengan 200. Jadi R dia sama dengan setengah. Okay. So kita tahu nilai T2 ialah 200. Kita gantikan dalam formula. Okay. T2, cikgu tuliskan dakwah lain lah. Okay. T2 sama dengan 200. T2 ni formula dia ingat tak tadi? AR ialah 200. Kita nak apa tadi? Kita nak bahagian terpanjang dan kita nak sebenarnya bahagian A tu berapa. So A sama dengan 200 bahagi dengan R. Okay, tetapi R kita ialah 1/2. Okay, nampak tak 1/2? So bagikanlah 200 bagi dengan 1/2 dapat berapa? 200 bagi dengan 1/2. Dapat 400 Betul tak? 400 cm. Okey, itulah jawapan dia. Boleh faham tak? Inilah kamu punya tugasan tapi kalau kamu tak tengok cikgu ajar guna GM ni, takut kamu tak faham kan? Macam mana nak buatnya ataupun kamu takkan buat lah soalan ni. So cikgu tunjukkan. Nampak tak? A ni cikgu dah tunjuk sampai dah dapat jawapan. Okey, tapi yang B, okey cuba tengok B. Okey, B ni dia kata jika dawai dipotong kepada bilangan bahagian tak terhingga. Itu maksud dia suruh cari S infinity. So kamu gantikanlah A per 1 tolak R. Okey, kamu gantikan A yang kita dah dapat. A apa? 400. Okey, ada berapa? Ada 1/2. Gantikan dalam ni dapat jawapan. Tetapi jawapan ni tukar kepada meter. Tengok soalan. Dia nak jawapan tukar ke meter. Okay, ni nampak dalam meter. Soalan A dia tak cakap kan? So boleh bagi jawapan dalam sentimeter. Okay, so cikgu harap kamu boleh faham macam mana nak siapkan tugasan nombor 1. Okay, atau nak jawab nombor 1 ni. Okay, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 2.
Okey, rajah menunjukkan corak bentuk sarang laba-laba. Okey, lilitan bagi setiap semi bulatan adalah mengikut janjang geometri. Okey, kalau kamu perasan sarang laba-laba ni bukan satu bulatan yang penuh. Okey, dia ialah macam separuh bulatan, tengok. Yang pertama contoh macam ni lah. Semi bulatan pertama, yang kedua, macam tu. Okey, so dia kata lilitan dia ikut semi bulatan mengikut janjang geometri. Dengan jejari yang terkecil ialah J cm dan setiap jejari berikutnya bertambah sebanyak 40%. Okey, ingat kalau dia dah kata lilitan, jadi formula lilitan ialah formula lilitan. Okey, lilitan bulatan. Formula dia ialah 2 pi J. Tak pasti kamu ingat lagi tak? Okay, 2 pi J. Tetapi bila disebut semi bulatan, semi bermaksud kamu mesti bagi dengan 2. Semi ialah separuh. Jadi formula dia ialah cuma pi dengan J saja. Okay. So dia cakap jejari semi bulatan terkecil ialah J. Jadi kita punya semi bulatan yang pertama ialah pi J sajalah sebab dia kata jejari dia ialah J. Okay. Nak dapat yang kedua, kita mesti darab dengan R kan? Tapi R dia kat mana? Nampak tak? Jejari berikut bertambah sebanyak 40%. Apa maksud 40%? Ingat lagi tak tadi 40% apa maksud dia? Kalau 4% kita tulis 140/100 ataupun kalau 4% kita tulis 104/100 iaitu 1.04. Kalau 40% kita tulis apa? 140/100 ataupun sama dengan 1.4. Okey, so cikgu harap kamu boleh ingat. Okey, jadi R dia sebenarnya dia kena darab dengan R kan? R dia ialah 1.04. So dia akan jadi pi J 1.04. Okey, jejari dia dah jadi 1.04 kan? 1.04, 1.4. Okey, tersasul. Okey, J dia dah tukar kan 1.4 tu. Sekejap. Ni dah salah tulis. Ingat yang tadi je, okey. 1 kat atas ni kan 1.4. Cikgu tulis 1.04 ni. Salah. Okey, sorry. So sekarang dia akan darabkan dengan jejari yang kedua dia ialah 1.4. Okey. Lepas tu nak buat apa? Okey, pi J. Oh sorry. J dia memang ada lagi lah. Sebab konsep dia darab dengan R 1.4. Betul tak? J dia cikgu hilangkan Okey, yang pertama ni pi J. Yang kedua pi J kena darab dengan R. Betul? Lepas tu yang ketiga pi J 1.4 kena darab lagi dengan R. R dia sama kan? Jadi dia akan jadilah pi J 1.4 kuasa 2. Tu dia. Boleh faham tak? Cikgu harap kamu boleh faham Asalnya ni T1 darab dengan R 1.4 dapat T2. Sekarang T2 ini darab dengan R lagi iaitu 1.4 dapatlah pi J 1.4 kuasa 2. So cikgu harap kamu boleh faham. A, B. Okay dah. Ni dah settle untuk A Bentukkan 3 sebutan pertama. Okay, inilah dia. Dalam sebutan J tu dia. Okay, B. Cari jumlah panjang lilitan. Okay, ni dah settle A. Okay, B. Cari jumlah panjang lilitan dalam meter. Okay, dia mempunyai corak, okay. Corak sarang laba-laba itu mempunyai 15 semi bulatan. So maksudnya apa? B tu dia tanya apa tu? Dia tanya S15. Okey, dia kata 15 semi bulatan. So ada berapa panjang semua sekali dalam meter corak sarang laba-laba tu. Okey, jadi dia dah bagi tahu jejari dia 2 cm. So kamu hanya perlu gantikan kod formula apa ni? Formula dia ialah yang tadi Sn sama dengan A R kuasa N tolak 1
per dengan R tolak 1. Okay, dan N dia dah tahu sama dengan 15. A dia berapa A? A ialah, tengok A dia. A dia ialah pi J. Pi ni kita boleh ganti dengan 3.142 darab dengan J. J dia ialah 2. Mana datang 2 tu? Ni nampak tak? Dia jadi dia 2. Okay, so dapat dia punya A dia. Lepas tu R. R dia berapa tadi? 1.4. Ni semua kamu kena gantikan dalam formula S15. Okay, gantikan. Kamu akan dapat jawapan. Formula dia yang ni kat atas ni. Ni formula. Okay, boleh? So, cikgu harap kamu boleh dapat jawapan untuk S15. Bila kamu dapat jawapan, kamu akan dapat dalam cm. So, soalan dia ialah apa? Cari dalam meter. So, kamu kena tukarlah. Akhirnya tukar dalam meter. Beri jawapan dalam meter. Okay. Tukarkan ke dalam meter. Sebab dia dah bagi cm. Kamu kena tukar dalam meter. Okay, boleh? Boleh ke? Ada nak tanya soalan ke sebelum kita habis? Tak ada. Tak ada. Okay, kalau tak faham boleh PM. Kalau segan boleh PM. Okay, cikgu record ni tadi bermaksud nanti lewat sikit bila dia dah ada dalam cikgu punya Google Drive baru cikgu boleh masukkan ke dalam YouTube. Okay. Okay, nanti siapa yang ada hari ni? Berapa orang yang ada join ni hari ni? Kamu semua ni diam je. Sembilan orang cikgu. 9 orang je Okay, nanti siapa Elisha ke ambil screenshot lah. Nanti bagi dalam grup, boleh? Gambar yang join. Okay. So cikgu harap kamu boleh settlekan atau siapkan tugasan hari ni. Kejap lagi cikgu akan sharekan apa yang kita dah tulis-tulis tadi dalam PowerPoint. Tapi yang video lambat sikit. Okay, sebab dia kena proses dulu video tu. So dia lambat sikit. Okay. So itu saja untuk hari ni. Cikgu harap kamu dapat siapkan tugasan yang cikgu bagi. Okay. Jangan lupa snapkan dan hantar.